Kalau misal kata kalau kita ni tak ada sekatan pergerakan penuh ataupun PKP ni, saya pasti saya akan bawa anak saya ke zoo dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini salah satu langkah alternatif yang dibawakan daripada pihak lawatan daripada Taman Buaya, yang mana mereka Taman Buaya ni kat Melaka. Jadi kita semua ni boleh pergi menonton secara maya saja. Betul. Kalau anda ingin tahu sebenarnya, ini bukan satu benda yang baru di seluruh dunia sebab semua dilanda pandemik, bukan Malaysia sahaja. Di antara tempat-tempat yang sangat menarik di seluruh dunia yang telah pun membuka pintunya untuk pelancong-pelancong virtual. Apakah itu lancongan virtual? Anda hanya perlu membayar satu bayaran yang kecil sahaja dan kita boleh membuka minda kita untuk melihat tempat yang diidami oleh ramai. Contoh saya bagi contohlah macam kat London ada Museum British, kat New York ada Museum Guggenheim. Jadi ini tempat yang kebiasaannya kalau tak ada pandemik, tak ada COVID, penuh dengan orang. Jadi kita dah adaptasikan konsep itu di Melaka. Dan inilah dia. Awak tahu tak spesies buaya? Oh, spesies buaya. Okey. Kalau saya tahu satu je. Okey, apa dia? Buaya darat. Okey, tak apa. saya tak ingat langsung buaya darat. Tak ingat langsung. Okey, ada buaya darat, ini buaya maya. Okey. Inilah buaya maya. Inilah dia kita bersama dengan tetamu kita untuk memberikan sedikit gambaran. Encik Ahmad Sharifuddin bin Muhammad, pengurus besar bagi Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ni nampak macam betul-betul ni dalam keadaan di luar ni. Selalu kita macam nak temu ramah kita punya tetamu dekat dalam kan, setuju? Tapi kali ni kita nampak tak dekat bahagian luar ni. Mungkin boleh ceritakan bagaimana agaknya boleh dapat idea lah kan nak membuat lawatan di Taman Buaya ni secara virtual ataupun maya ni, tuan. Okey, basically kita tahu ramai yang tak dapat nak keluar melancong sebabkan pandemik ni, PKP. Jadi kita terpaksa berkurung dekat rumah dan sebagainya. Jadi Taman Buaya merupakan satu pusat pelancongan. Kita memikirkan satu kaedah ataupun alternatif macam mana orang rakyat Malaysia yang kebosanan duduk kat rumah tu dia boleh mengisi masa mereka dengan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya boleh buat waktu biasa. Okey, jadi kita memikirkan cara ni sebenarnya pada kita punya aktiviti live Facebook. Jadi bila kita buat live tu ramai yang request untuk kita buat satu sesi lawatan secara maya. Jadi kita terfikirkan daripada pandangan-pandangan ramai, jadi kita pun buat terdetik untuk buat idea lawatan maya ni lah, yang mana konsep dia sedikit berbeza sebab dia buat secara online, yang mana sekarang dunia penuh dengan teknologi. Jadi kita ambil kesempatan kemajuan teknologi ni untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Baik, Encik Sharifuddin, ini adalah yang kita paparkan ni adalah live coverage ataupun secara langsung di museum di Taman Buaya ini ya. Ya betul. Ini dekat Taman Buaya Melaka. Jadi kalau kita kalau boleh anda boleh lihat dekat kawasan yang ada sekarang ni adalah rusa, yang mana Taman Buaya kita bukan sekadar ada buaya saja, tapi kita juga ada haiwan-haiwan yang lain. Jadi bila dalam sesi lawatan maya ni kita akan menunjukkan atau memberi penerangan berkenaan dengan haiwan-haiwan yang terdapat dalam Taman Buaya ni lah, dan especially buaya. Okey, berapa lama biasanya satu sesi tu, berapa lama? Biasanya kita punya sesi akan mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam setengah. Dan kita bergantung pada situasi lah. Okey, saya ni tengah duk cari-cari ni mana buayanya, Encik Sharifuddin mungkin boleh tunjuk tak? Ada. Boleh. Yang Aris mana Aris? Nak tunjuk Aris lah. Aris terkenal Aris, sekarang. Aris ada kat sini. Jadi kita ini adalah buaya Haris. Okey, Aris ni tular juga dekat media sosial ni. Dia duk rosakkan kat kolam tu punya air semua tu kan? Ya betul. Mana Aris tu? Buaya Haris ni dia ada dekat dalam air tu. Okey. Tak berapa nak nampak lah. Jadi dia adalah buaya yang ditangkap secara semula jadi. Wow. Di Sungai Melaka. Jadi keistimewaan buaya ni sebab dia ditangkap secara liar. Okey, anda boleh lihat kat dalam tu, dalam kolam tu dia ada berenang. Besar nampak tu. Dia dengar tu kita bercakap. Okey, Cik. Jaga haiwan kita akan cuba untuk tarik dia keluar untuk tengok. Wow. Okey. Tu dia. Biasa kalau nak bagi Aris makan ni untuk pagi-pagi ni pukul apa? Ke dah bagi tadi? Kita akan bagi makan dia seminggu sekali. Okey, jadi seminggu sekali. Okey. Untuk untuk sesi
sesi lawatan maya kita akan tunjukkan demonstrasi bagi makan kepada Haris ni lah. Okey, kita bayangkan sendiri ya, anak-anak kita ni boleh tengok secara maya buaya-buaya ini. Dan kalau nak tanyakan sikit, kalau kita ambil package, katakan kita nak menyertai virtual tour di Taman Buaya ni, macam mana? Apa yang perlu kita lakukan? Apakah package yang terdapat dalam bayaran itu? Okey, basically biasanya kita akan minta mana-mana yang berminat untuk pergi daftar secara online dekat link yang kita ada beri dekat Facebook Taman Buaya Rekreasi Melaka. Jadi kat situ boleh isikan butir-butir dan kemudian kita akan hubungi untuk menetapkan slot dan juga tarikh. Bercakap berkenaan dengan mereka yang boleh tonton secara maya ni, saya pun sempat jugalah kan untuk lihat dekat Facebook Taman Buaya Melaka ini. Ada juga di antara pengguna di laman Facebook tersebut yang nak pergi untuk membuat lawatan ni, Encik Syarifudin, tapi mereka kata macam yalah terlalu ramai sangat kan. Jadi mereka mungkin rasa macam agaknya bila masanya yang sesuai untuk mereka ni nak pergi membuat lawatan secara Zoom ni kan. Sebab difahamkan lebih 10,000 permintaan sekarang ni yang masih lagi belum dapat dipenuhi daripada permintaan Taman Buaya Melaka ni. Bagaimana Encik Syarifudin? Okey, sebenarnya kita punya terhad agak limited, terhad. Jadi permintaan kita tak boleh tolak sebab orang berminat. Jadi kita akan tuntun mengikut keutamaan bagi siapa yang buat tempahan lebih depan lah. Jadi jangan risau kepada yang mungkin tak dapat pada slot-slot yang terawal ini, kita masih buka, cuma masa tu akan ditangguhkan ke hadapan sikit lah. Dan sedikit untuk fulfill kehendak untuk melihat lawatan maya ni lah. Okey, Cik Syarifudin, kalau saya dengan Fazli ni nak bawa anak-anak kita orang, anak-anak kami untuk bersama dalam sesi virtual ni, berapa ringgit setiap seorang? Okey, bayaran untuk penyertaan adalah sebanyak RM7, dewasa dengan kanak-kanak sama saja. Hanya dah RM7 saja. Okey, jadi kita tahu bahawa sekarang ni kan sebelum pihak daripada Taman Buaya Melaka ini membuat langkah alternatif ni kan, di mana mereka boleh lihat secara maya ini, saya pasti sebelum idea ini tercetus, untuk nak memberikan dana sumbangan makanan di Taman Buaya Melaka ini mungkin mendapat sikit kesusahan, kepayahan kan. Jadi apabila langkah ini telah pun dibuat, jadi bagaimanakah responnya? Apakah mungkin yang kita dah dapat hasil daripada langkah yang kita buat secara Zoom, lawatan secara Zoom ni? Okey, lawatan secara maya ni sebenarnya secara tak langsung juga memberi awareness, kesedaran kepada masyarakat bahawa taman buaya ataupun tempat-tempat yang memelihara haiwan ni, kita amat memerlukan dana untuk meneruskan kebajikan haiwan yang ada dekat sini. Jadi kami ini memang membuka program adoption ataupun program sumbangan. Jadi secara tak langsung juga sebenarnya bila lawatan maya ni dibuat, secara tak langsung akan sedikit sebanyak menyumbang kepada survivability tempat-tempat di taman haiwan ataupun pelancongan untuk terus menjaga kebajikan haiwan-haiwan yang ada. Baik, Cik Syarifudin, ni antara yang sangat memberikan inspirasi sebab banyak sebenarnya taman haiwan, zoo di seluruh dunia ni banyak yang dah terpaksa ditutup disebabkan COVID. Dan berdasarkan apa yang Cik Syarifudin lihat, sekiranya kalau kita membuat kaedah sebegini, kita membuka pintu secara virtual, adakah ini mampu untuk menampung kos operasi dan sebagainya dan juga kelangsungan bagi haiwan-haiwan dalam taman ini? Kalau ikutkan sebenarnya, kalau kita macam Taman Buaya sendiri, kita bergantung kepada pendapatan yang kita peroleh pada kedatangan pengunjung. Jadi bila mana adanya sambutan daripada kalangan masyarakat untuk membuat lawatan maya, untuk menyertai lawatan maya ni, dia memberi sikit sebanyak sumbangan kepada kita untuk dapat pendapatan alternatif. Jadi dengan pendapatan ni kita boleh menjamin kelangsungan haiwan-haiwan yang berada dekat Taman Buaya Melaka ni lah. Betul lah. Haiwan ni macam kita juga, Sofia kan. Perlukan penjagaan, makanan kan. Jadi kalau tak ada danam, bagaimana kan untuk nak meneruskan kehidupan. Jadi mungkin kita boleh saksikan di video sekarang ini buaya tersebut diberikan makanan. Ni berapa ekor ayam kalau seekor buaya ni kena bagi makan ni? Okey, sebenarnya pemberian makanan di sini bergantung kepada saiz badan buaya. Okey. Jadi keadaannya buaya yang berdewasa panjang sekitar 10 kaki boleh diberi makan sebanyak 5 ke 6 ekor ayam lah sekali makan.
Okey. Dan dia bergantung pada saiz buaya tu. Jadi buaya-buaya kat sini diberi makan secara berkala. Okey. Kalau kat sini kita akan beri makan dia seminggu sekali lah. Disebabkan buaya ni dia ada metabolism yang agak perlahan, jadi Okey. dia akan makan dalam seminggu sekali kalau kat sini. Okay, saya nervous lah tengok buaya ni dimakan sebenarnya. Tapi dari segi SOP kan masih ada staff-staff yang berada di situ menjaga haiwan-haiwan dan sebagainya. Bagaimana menjaga SOP di taman buaya tersebut? Okey, sebenarnya kita dalam musim PKP ni since kerajaan menetapkan tempat kebajikan haiwan ni sebagai sebuah industri esensial, jadi kita dibenarkan untuk operasi, tapi dalam kadar yang pekerja perlu dikurangkan juga. Jadi kita kat sini masih lagi mengekalkan pekerja-pekerja yang perlu menjaga haiwan kat sini lah. Okey, baik, kita harapkan bahawa ramai dah di antara kita yang apabila lihat Malaysia hari ni pada hari ni dah ada idea dah nak buat apa aktiviti sepanjang PKP kan. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Syarifuddin di atas masa yang diberikan. Terima kasih, stay safe kat sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Anda di rumah nak dapatkan segala informasi. Inilah masa dia buat anak-anak kita takkanlah duduk rumah memang kita tak belajar apa-apa kan. Kalau mereka mengikuti virtual tour di Taman Buaya ini juga mampu untuk memberikan mereka satu pengalaman yang agak luar biasa juga. Ya, dalam masa sama juga kita ni dapat membantu dalam sektor pelancongan domestik. Sebab kita memang tak boleh nak keluar mana-mana kan. Jadi dengan sumbangan RM7 seorang je. Allah, RM7 Sofia kan. je. Bayangkan RM7 kalau kita dekat Malaysia ni berapa juta orang kan. Boleh menampunglah keperluan mereka ataupun binatang yang berada di Taman Buaya di Melaka itu.